Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita boleh sambung majlis ta'lim. Alhamdulillah. Antum daripada buku ini, tajuk dia merindukan anak yang saleh. Merindukan anak yang saleh. Cuba antum tengok selepas daripada dia kata pengantar penerbit tu, muka sebelah tu, iaitu ayat daripada surah Al-Furqan, doa. Ayat ini adalah doa daripada surah Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang mata kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini daripada 74 surah Al-Furqan. Allah menceritakan tentang betapa pentingnya kita mendapat zuriat yang qurratu a'yun. Qurratu a'yun. Tukar dulu. Baik. Betapa puasa. Betapa pentingnya ikhwan mendapat zuriat yang qurrata a'yun. Qurrata a'yun, penyejuk mata. Sebahagian ulama tafsir kata, kalau kita terjemah qurrata a'yun, a'yun tu mata, qurrah air mata turun, dia sejuk. Ada ulama tafsir kata air mata kita dua jenis. Satu dia turun dia panas, satu dia turun dia sejuk. Apabila air mata kita turun panas, itu menunjukkan jiwa kita tak tenang. Bila melihat cerita hidup anak-anak, cucu keturunan kita, air mata kita turun. Bila dia turun, kita rasa dia sejuk. Maka dia menandakan hati kita tenang. Inilah yang Quran sebut qurrata a'yun. Tidak ada mak bapak tengok anak yang tak menangis. Tak ada. Kita hantar anak kita pergi mengaji luar negeri, kita tak jumpa dengan dia, kita menangis. Air mata kita turun. Tapi turun tu dia sejuk. Kita boleh rasa air mata turun ni, pipi turun dia sejuk. Subhanallah ikhwan. Nabi Al-Quran sebut 74 tanda kata kita mendapat zuriat yang baik-baik. Bila kita tengok dia, kita sedih, kita
menangis, air mata itu turun dalam keadaan qurrata a'yun, sejuk. Artinya kita telah mendapat zuriat yang baik. Ini satu permohonan kita kepada Allah. Ini satu permohonan kita kepada Allah. Dan kita minta waj'alna lil muttaqina imama, supaya kita di kalangan orang-orang yang mengikut kita ini semuanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya ikhwan, daripada 74 Al-Furqan ini kita belajar satu pelajaran. Bukan sahaja pendidikan anak itu berkaitan dengan usaha, tetapi dia juga berkaitan dengan permohonan. Kalau kita pisahkan di antara meminta kepada Allah dengan usaha kita terhad. Tetapi kebanyakan yang berhasil dalam hidup kita ini dia berkaitan dengan permohonan kita kepada Allah. Kalau ikut kepada usaha kita, banyak benda kita letih itu lebih banyak daripada hasil yang baik. Tapi telah banyak kerja-kerja kita, usaha kita berhasil bukan kerana usaha kita, tapi kerana kita memohon kepada Allah. Allah telah memberi kepada kita. Itulah kaitan kita mendidik generasi yang saleh. Tak boleh putus asa, mesti berdoa, mesti berdoa. Doa itu ikhwan, dalam hadis Imam Bukhari, hadis daripada Abdullah bin Umar. Satu hari dibawa kepada Nabi buah kurma, dihidangkan kepada Nabi buah kurma. Nabi teringat daripada ayat daripada surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim Allah ada cerita tentang syajaratan tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama. Dalam surah Ibrahim Allah kata, Allah buat perumpamaan pokok yang baik. Akar dia ke bawah, tapi furu' dia, cabang-cabang dia naik ke langit. Maka Nabi bertanya kepada sahabat. Nabi baca surah Ibrahim ni, Nabi bertanya kepada sahabat. Nabi kata ada satu pokok, inna min syajaratin, dari banyak-banyak pokok ada satu pokok yang pokok itu sama macam mukmin, sama macam orang mukmin dari segi manfaatnya. Dedaunannya susah nak buang. Maka di kalangan sahabat ini ada memikirkan tentang syajarah bawadi, pokok-pokok di lembah-lembah pedalaman. Masa itu Abdullah bin Umar dia kecil. Dia kata, waqa'a fi nafsi, aku dulu ingat dalam hati aku, mesti pokok itu pokok kurma. Tapi aku malu nak cakap sebab ada Umar, bapa aku, ada Abu Bakar, ada orang-orang lain. Maka aku dulu ingat dalam hati aku, pokok itu mesti pokok kurma. Tiba-tiba sahabat kata, ya Rasulullah, ceritalah kepada kami pokok itu pokok apa. Nabi kata pokok itu adalah pokok nakhlah, pokok kurma. Nabi samakan pokok kurma dengan mukmin. Daun dia payah buang, dedaunan dia payah buang. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani dia bawa hadis lain yang menyokong apa maksud Nabi. Di antaranya kata Ibnu Hajar Asqalani, maksud Nabi nya ialah seorang mukmin kalau usaha dia tidak membuahkan hasil, namun doa dia kepada Allah tidak pernah putus harap. Tak pernah seorang mukmin kepada Allah ni dengan doa diputus harap, tak pernah. Sebagaimana pokok kurma ni, dedaunan dia tu susah buang, payah buang. Begitulah seorang mukmin, dia nak patah hati,
Dia nak jadi kecewa, peras dengan Tuhan, takkan. Manfaat iman yang masuk dalam hati itu, mungkin usaha terhad, tengok kepada modal duit ringgit, nampaknya macam korang berhasil, tetapi doa dia kepada Allah. Nabi menyatakan ini pokok kurma ada barakah, yang barakah dia seperti barakah seorang mukmin. Pokok kurma itu untuk orang Arab cukup bermanfaat, daripada akar dia, dahan dia, daun dia, dia itu semua sampai kepada biji kurma tu ada manfaat. Macam pokok kelapa bermanfaat untuk orang kita ni, macam tu pokok kurma. Mukmin ini ikhwan, dia ada barakah. Pasal itu tentang silahul mukmin, senjata orang mukmin itu. Ya betul ikhwan. Kekuatan mukmin, dia tak boleh lawan dengan tenaga, dia tak boleh menumbangkan musuh dia dengan senjata. Akhirnya dia tadang tangan kepada Allah. Ya munzilal kitab wa yajrihas sahab ihzilhum wansurna alaihim. Jangan main-main ikhwan. Bila satu hamba dia tadang tangan memohon pada Allah, dia minta kepada Allah, gekar gempita alam ini. Doa yang kita pohon kepada Allah ini, ketika Nabi menterjemahkan ayat ud'uni astajib lakum, ketika Nabi terjemahkan ayat ini, Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Siapa-siapa yang berdoa, dia telah masuk dalam kawasan ibadah. Jangan main-main, jangan main-main. Kita kata pada awak saling dengan saya. Kata apa boleh buat? Apa boleh buat? Saya tak ada apa-apa boleh buat, tapi ingat, saya minta kepada Tuhan Rabbul Alamin. Jangan main-main ikhwan, jangan main-main. Doa adalah ibadah. Pasal itu tidak ada putus asa dalam berdoa kepada Allah. Kita menyatakan, wahai Tuhanku, doa kita tu diangkat menembusi langit. Itu jangan main-main. Dalam hidup ini, dalam mencari zuriat yang saleh, benda yang pertama 74 daripada Al-Furqan, dia mengajak kita berdoa kepada Allah. Rabbana ahab lana min azwajina, daripada pasangan-pasangan hidup kami ini ya Allah, berilah kepada kami pasangan-pasangan hidup dan zuriat kami qurrata a'yun. Dia zuriat, dia bukan berhenti pada anak kita, zuriat, keturunan. Nanti kita baca dalam Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam di antara orang yang pertama memikirkan tentang zuriat. Wa min zuriyati, Nabi Ibrahim berkata kepada Tuhan, daripada zuriat aku ini macam mana? Dia seorang, tapi dia memikirkan zuriat dia. Pasal itu ikhwan, Imam Ghazali sebut dalam Ihya, mulakan ibadah kita kepada Allah di tengah malam dengan doa. Nanti kita akan dapat adab beribadah di tengah malam. Sekarang ni kita tak tahu lagi nak susun. Mulakan ibadah kepada Allah dengan berdoa. Doa apa pun tak apa, rempuh. Bagi tengah malam minta tambah GST ni, fikir dengan rokok RM13 kan, rempuh ikut dah. Ya Allah, macam mana bulan 4 ni dengan ni semua ni apa jalan. Hari ni dia meminta kepada Allah, dia beribadah kepada Allah. Nanti Allah akan repair bahasa kita, Allah akan repair lisan kita, Allah akan perbaiki hati kita, Allah akan perbaiki emosi kita ketika beribadah kepada Allah. Karena itu ikhwan, mungkin berusaha dengan tulang pak kerat, sebahagian orang boleh buat, sebahagian orang tak boleh buat. Tetapi doa semua orang boleh buat. Orang bisu boleh berdoa kepada Allah, tidak ada hal. Orang tak tahu arah boleh berdoa kepada Allah. Doa adalah satu keistimewaan yang telah Allah campak kepada umat Muhammad. Istimewa, dan dia termasuk dalam ibadah. Juga dalam kita belajar akidah tauhid, dia panggil tauhidul ibadah.
Ada tauhid berkaitan dengan ibadah uluhiyah, dan doa termasuk ibadah kepada Allah. Bermulalah ikhwah, bermulalah meminta hari ini kepada Allah. Nanti satu hari nanti kita akan dapat apa yang kita minta kepada Allah. Dan disebut dalam riwayat, bila seorang hamba tadah tangan memohon kepada Allah, tersangat malu Tuhan tidak memberi sesuatu kepada dia. Karena itu kekuatan doa meminta zuriat yang saleh itu sangat penting. Antum tengok muka surah sebelah, dia membaca ayat daripada surah At-Taghabun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ayat ini mungkin ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul dia berkenaan dengan sahabat-sahabat yang berhijrah ke bumi Madinah. Ada sahabat Nabi, mereka hijrah lambat. Pasal apa? Pasal ini hal rumah tangga ini. Bini tu kata abang, anaknya pasal itu. Akhirnya mereka hijrah juga, tapi lambat. Bila mereka sampai ke Madinah, mereka mendapati, ini ada dalam tafsir Imam Qurtubi, mereka mendapati sahabat yang hijrah awal dengan Nabi telah menguasai ilmu yang begitu banyak. Orang kata dia main-main ni tak tahu nak start tahun nak. Tak tahu nak start tahun nak. Hak sahabat tu dah tahu benda tu, dia pun jadi macam orang baru. Maka apa jadi? Dia pun marah kepada anak dia pun. Dia pun marah kepada bini mereka. Ada yang nak menceraikan. Allah turunkan ayat ini. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya daripada pasangan hidup kamu itu dan anak-anak kamu itu sebahagian boleh jadi musuh kepada kamu. Mereka boleh menggagalkan ketaatan kamu kepada Allah dan Rasul. Itu dari segi asbabun nuzul. Dari segi ibrah ayat, pelajaran ayat, kita boleh belajar sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wa beriman, hartamu, keluargamu, anak pinakmu jangan melalaikan kamu dari Allah. Sebab ikhwan, orang Arab suka berbangga dengan anak jantan. Anak jantan. Tapi belah sini tak ada anak jantan, semua anak lelaki. Pulau Pinang banyak anak jantan. Mereka berbangga. Pasal itu Allah turunkan ayat, yauma la yunfa'u malun wala banun. Jangan bangga dengan anak-anak jantannya sangat. Nanti hari akhirat dia bukan boleh tolong aku, bukan boleh tolong. Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi Allah bagi ingat. Allah kata fahdharhum, hati-hati. Hati-hati. Subhanallah ikhwatul iman. Ada tengok muka surat 1. Muka surat 1. Buku ni kalau baca betul-betul, tunggu ujung bulan baru habis. Kalau duk baca apa yang kita nak baca, ada juga muka surah 1, dia bermain ayat 46 daripada surah Al-Kahfi. Ikhwan, sebelum itu ada satu kitab nama dia Adabul Mufrad. Adabul Mufrad, tulisan Imam Al-Bukhari. Dia ada buka bab birrul walidain, buat baik pada mak bapak. Ikhwan, sebahagian daripada apa yang kita dapat hari ini, dia juga ada kena mengena kesan daripada hidup kita pada masa yang silam. Dan hadis-hadis berkaitan dengan mak bapak ini cukup banyak. Dalam Al-Kabair, Imam Az-Zahabi juga menghimpunkan tentang aqul walidain, derhaka kepada mak bapak. Dia ada kena mengena. Dia macam satu sistem Tuhan buat. Hang buat baik pada mak bapak hang, insya-Allah hang akan rasa kebaikan itu. Kadang-kadang Tuhan buat dalam bentuk anak-anak begitu mudah.
Kita derhaka pada mak bapak kita, kita buat tahanan, kita buat lebih kurang. Allah. Zaman anak kecil semua cantik elok. Bila anak start kahwin, kita start ada bisan, kita akan rasa apa yang kita buat pada mak bapak kita. Benda ni ada disokong oleh riwayat-riwayat yang sahih. Pasal itu antum baca dalam Al-Isra. Dalam Al-Isra Allah Ta'ala katakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini satu qadha, satu kewajiban, satu ketentuan, satu tulisan daripada Allah. Kita tidak boleh sembah melainkan hanya kepada Allah. Dan pada mak bapak mesti buat ihsan. Bukan buat adil, buat ihsan. Ihsan lebih tinggi daripada adil. Mak bapak bagi kita makan, kita bagi dia makan. Fair and square. Kata mak mau apa lagi? Masa kecil mak bela cik kan, mak beli pampers lah, mak tu cik beli pampers balik. Fair and square. Cik duk makan susu mak kan, lah mak tu berapa banyak susu tu ada, omega 3 apa kau nak bagi tulang kuat ni semua, cik bela balik kat mak. Mak mau susu apa? Susu lembu, susu kambing, susu unta, semua cik boleh bagi. Fair and square. Berapa duit sekolah mak duk bagi kat cik? Lah dia cik orang besar mak, cik orang besar. Ringgit di kanan, dolar di kiri. Kaya orang tu kaya orang. Contoh. Cik boleh bagi kat mak sebulan 3,000, sebulan 3,000. Cik tak mau dengar mak dah bersungut apa-apa. Adil tapi tak ada ihsan. Wa bil walidaini ihsana. Dengan mak bapak buat ihsan. Tak berhenti dekat tu. Lepas tu Quran cerita yang kata ihsan tu macam mana. Yang kata ihsan dengan mak bapak ni macam mana. Quran cerita. Quran kata imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Bila mak bapak kita ni, mak dengan bapak kita ni main umur tua, ataupun seorang aja tinggal, seorang dah mati, dia pemain pada umur tua, fala taqul lahuma uff. Ihsan. Jangan kata dekat dia buat ni Dalam tafsir Abdullah bin Abbas kata, kalau ada perkataan lebih ringan daripada Allah akan pakai. Ni dia satu macam mak kita tua panggil mak satu kotor tu bukan dengar. Kita tahu angkat nak bangkit daripada kosyen tu panggil pula dah tu kena teruk lah. Ataupun mak kita panggil, kita tengok muka bini tengok muka kita, ayah muka keluar main, siapa nak pergi? Hang nak pergi, aku nak pergi. Hang nak pergi, kalau kira aku suami lah, hang kena pergi. Aku suami. Hak bini pula kata, mak abang pergi ya? Tak boleh. Itu nama ihsan. Fala taqul lahuma uffin. Ikhwan, hak kita duk belajar ni, kita duk bagi tahu ni, kita kena bagi tahu kat anak kita. Dia tak boleh buat lagu tu kat kita, tupang dia duk kecil lah ni. Jangan tunggu besok kita pencen, dia pun pencen baru nak bagi tahu. Tak boleh masuk. Dah. Tumpang umur dia 13, umur dia 14. Tumpang dia pun tak kenal lagi Marlboro dan dia pun tak kenal lagi ni semua ni. Bagi tahu dia. Tahu dah tu apa dia? Baca ayat ni. Jangan kata dekat mak, jangan kata dekat bapa. Quran kata wala tanharhuma. Jangan kamu kasar dengan dia. Jangan kasar. Walaupun mak kita ni tak semayang, jangan kasar. Walah mak ni nak masuk neraka lah. Kasar. Kawan tu tengah duk makan toyang, duk neraka, nampak toyang tu menyalok, naik atas neraka. Aku belah hang pernah bagi hati aku sakit, namun aku tak pernah doa neraka kan.
Aku tersilap hari ni, hang kata aku nak masuk neraka, macam mana hang gamak fikir benda tu? Itu wala tanhar huma, dengan kasar dengan dia. Bahasa buku dia kata hardik. Bahasa cakap ni jangan kasar. Jangan kita mak orang tua jangan duk bagi pandangan apa ni semua zaman 2015 orang tak pakai pandangan orang beranak tu mereka. Biasa. Apa Quran kata? Quran kata wa qul lahuma qawlan karima. Cakap dengan mereka bahasa yang karimah, bahasa yang ada kemuliaan. Bahasa yang ada kemuliaan. Dia bukan qaulan layyinan, tapi qaulan kariman. Qaulan, perkataan yang perkataan itu menunjukkan dia mak, dia bapa, kita anak. Dalam kalimah kita pakai itu nampak benda. Kita dah pun 60 dah, mak kita dah 80 lebih dah. Kita dah tolong bahasa kita pakai tu. Orang tak payah tanya siapa mak, siapa anak. Orang tak payah tanya siapa bapa, siapa anak. Orang tengok bahasa dia pakai, orang tahu siapa mak, siapa anak, siapa bapa, siapa anak. Pasal apa? Qaulan karimah. Bahasa tu mengangkat nilai dia mak bapa, kita pada posisi anak. Tu pernah dengar nama Dr. Ismail Lutfi? Ada pernah dengar? Dr. Mahdi pernah dengar? Tak pernah ya? Yang kahwin dengan Sabaria tu, janda kasih selamatnya, itu Dr. Mahdi lah, pakar mata. Ni Dr. Ismail Lutfi. Dia doktor PhD. Siapa tak kenal? Dakwah satu dunia. Dakwah di tengah-tengah orang Arab. Diiktiraf ilmu dia. Tu hari dia makan nasi, bapak dia duduk ada. Dia ambil nasi, dia cedok bagi bapak dia. Yang mana tumpah-tumpah pak dia makan, dia kutip-kutip bola pinggan. Oh, dahsyat. Kita ada tengok dia duduk jadi ngalik-ngah. Kita ni nak minum bekas ayam dia lah. Dia doktor. Warak dia tu. Dia makan dengan pak dia. Dia tanya pak dia nak tambah ke, nak apa ke. Ambil lauk cedok bagi ke pak dia. Oh, dahsyat. Qaulan karimah. Quran kata lagi kepada kita yang dahsyat. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Kita anak, kita dah besar. Kita kaya, kita ada harta, kita ada pendapatan, kita besar. Quran kata apa dia? Quran kata wakhfid lahuma. Kamu kena rendahkan diri kamu dengan penuh kasih sayang depan mak bapak kamu. Kita ada orang gaji di rumah. Mak kita, pak kita duduk atas wheelchair tu. Orang gaji boleh buat semua benda. Tapi kita dengan penuh kerendahan, memang kita dah bayar 700 dekat orang ini, tapi dengan penuh kerendahan. Mak nak makan kan? Mak nak minum kan? Quran kata pada kita, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Kita ni orang panggil Al-Fadhil, Ustaz. Kita balik rumah, bukan kita balik suruh mak kita panggil kita Ustaz. Ustaz balik lagi. Boleh. Mak kita panggil kita nama. Kita ada nama panggilan kita kan. Nama Hamid panggil Id. Macam beri kereta. Id panggil Cik. Apa mak tu panggil Cik? Mak tahu tak Cik siapa lah ni? Cik Al-Fadhil. Mak jangan dia panggil kita dah. Mak dia panggil Ustaz. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Quran kata kepada kita, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani
saghira. Tak ada tangan. Tengok muka mak, tengok muka pak kalau hidup lagi. Kalau dia tak ada memori dia masuk dalam kepala kita, tak ada tangan. Ya Allah, irhamhuma, hang rahmatilah mak dengan bapa aku, kama rabbayani saghira. Ayam ni tak dapat dia. Kama rabbayani saghira. Dahsyat, doa dahsyat. Ya Allah, ya Allah, kita ni ikhwan, kita tak tahu macam mana mak pak kita sayang kita masa kita kecil, tak tahu. Maka dalam doa ni kita pulangkan perasaan itu kepada Allah. Allah aja tahu, kita tak tahu. Mak kita sayang kat kita macam mana? Kita ni mak sayang cik macam mana? Macam ni, apa nama? Mas'ud Al-Buaya. Dia tanya dekat anak dia kan, saya apa macam mana? Sekali saya apa? Macam gandum penuh di dadam, bah. Wahai pencuri. Tanya lagi seorang, ni saya apa lagu mana? Kami saya apa? Macam mana intan permata, bah. Tengok, dia sayang tu lagu mana? Hang sayang macam peti dengan kopi. Kopi sayang tak? Ni bangsa. Kita tak tahu mak ayah kita sayang lagu mana. Masa dia sayang kita, kita umur 5 tahun, kita umur 7 tahun, kita tak ada memori, kita tak ada video. Lah kita besar, dia tua. Quran ajar kepada kita, kita serah balik kasih sayang dia kepada Allah, sebab hanya Allah yang maha tahu hati kubur dia. Kita kata, Rabbi, wahai pencipta aku, irhamhuma, hang kesian belahlah pada keduanya, kama rabbayani saghira. Masa aku kecil ni aku tak tahu macam mana dia sayang aku, ya Allah, tapi hang tahu. Hang tolong kesian depa lah ni, hang tolong balas balik semua kat depa macam mana depa sayang aku masa aku kecil. Oh, dahsyat. Dahsyat. Pasal itu dalam buku kita ni antum tengok dia buat satu hadis, muka surat berapa tu? Muka surat 8. Hadis ni hadis Imam Muslim. Hadis ni pun kita selalu dengar kan? Hadis Imam Muslim. Itu iza mata banu adam inqata'a amaluhu illa min salasatin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Dahsyat. Macam mana cerita dia, kawan? Cerita dia, mati anak Adam. Jika anak Adam tu mati, maka putuslah amalnya kecuali 3. Sedekah jariah. Sedekah jariah ni sedekah jariah yang dia buat masa dia hidup, masa dia sihat, masa dia ada harta, dia buat. Hak kita mati orang buat ni bukan tak sampai, tapi dia bergantung pada orang. Dia teringat, dia buat lah. Dia terlupa, tak ada. Tapi yang kita buat masa kita hidup, comfort. Benda tu mengalir tak putih-putih. Comfort, mengalir tak putih-putih. Sedekah jariah. Hak kita pun, hak kita buat masa kita hidup. Hak kita buat masa kita hidup. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita kongsi dengan apa-apa saja ilmu manfaat. Ada saya pernah kata ilmu masak tom yam kan? Tapi kita pergi ajar siapa? Ni kita pergi ajar dekat anak kita ni, umur 14, 15, besok 20 dia nak kahwin. Kerana kita pergi ajar ilmu masak kat dia tu, bahagia rumah tangga dia. Ilmu bermanfaat untuk kita. Ilmu bermanfaat untuk kita. Yang saya nak tekan ni yang ketiga ni, ataupun anak yang saleh sentiasa mendoakan. Ikhwan, kita ada anak. Dia doa ni kita tak ada bincang banyak. Ayat 10 surah Al-Hasyr. Kata Imam Ibn Kathir, berdasarkan ayat 10,
surah Al-Hasyr, doa orang Islam yang hidup sampai pada orang Islam yang mati, sepakat ulama. Tak ada akhirat. Terima. Esok saya mati. Bukan besok lah, lambat lagi. Not tomorrow. Lambat lah. Ataupun siapa-siapa lah mati kan. Siapa-siapa mati, kita pun Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai macam mana? Dia ikhlas. Dia tak syirik kepada Allah sampai. Itu adalah di Imam Muslim. Siapa yang sembahyang mayat, siapa mati disembahyang oleh 40 orang, disembahyang oleh 100 orang yang tidak buat syirik, yang ikhlas kepada Allah, doa itu manfaat kepada orang mati. Itu Nabi nak tunjuk kata sampai. Tapi dia beza sikit dengan anak-anak. Kita ada anak banyak ikhwan, anak yang boleh cerita tentang mak bapak ni banyak, tapi samping cerita baca doa tak sama. Kita bercerita kita ada 10 beradik, Allah mak ayah benda kami ni tak tahu nak buat. Susah zaman tu, susah. Bukan kata ubi kayu, batu kayu pun tak ada. Susah, boleh cerita susah, tapi di atas nama cerita lah. Tengah-tengah duk cerita tu, kami 10 beradik, mak ayah belah kami, dia jam sah, dia diam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cerita dalam bentuk doa begitu. Sangat penting, sangat penting. Dan ini biasanya ada pada lidah anak yang saleh. Anak-anak lain bukan tak ingat mak bapak, ingat, tapi dia di atas nama, dia cerita lah betul. Bapa kerja apa dulu? Bapa saya kerja polis. Oh, okey, nanti dia kata. Ni bapa dulu buat apa? Bapa dulu pergi ke laut, nelayan, tangkap ikan. Oh, nanti dia kata. Tapi anak tu soleh, dia belajar. Pak saya ni tangkap ikan, belah kami 10 beradik. Semoga Allah merahmati pak kami dalam kubur. Anak soleh. Anak soleh. Dia belum tanda tangan dalam bentuk khusus, dalam bercakap pada orang ni ada bentuk doa. Ini sangat diperlukan oleh kita. Cerita yang tak ada sombong, cerita dalam bentuk doa. Cerita dekat kita, cerita balik ke anak kita. Wan dia macam mana, tok nek dia macam mana, bapa ayah dulu belah ayah susah. Dan nak cerita ke anak, terkelung di mulut dia. Semoga Allah bagi rahmat dah pada Tuhan. Nampak doa. Ini Nabi kata waladun salih yad'ulah. Itu satu. Yang kedua, sabit dalam hadis Abi Daud. Nak azan. Kita sambung lepas ni ya.